أعوذ أعوذ بالله من الشيطان بسم الله تستين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay. Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu Assalamu wassalamu ala ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. ajma'in. Ya, dia ni. Okey ini ya. Ada mic direct. Bismillah. Testing. Testing 1, 2, 3. Bismillah. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Sampai dia penting suara clear lah. InsyaAllah. Boleh pegang ni. Kita pun tak lama. InsyaAllah. Okay, insyaAllah tuan-tuan kita sambung Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Summa amma ba'd. Tuan-tuan, ahli-ahli jemaah Surah Nurul Yakin yang saya kasih, yang saya hormati, terutamanya fungsi surau kita dan seterusnya juga barisan Imam Bilal, juga barisan AJK, Jawatankuasa, penggerak dan juga pegawai, dan juga tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertamanya sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT, dan Alhamdulillah kita juga ucapkan syukur kerana pada hari ini merupakan hari pertama lah saya menyampaikan kuliah di sini di Surah Nurul Yakin, walaupun mungkin dah lulus ini hampir setahun Jadi Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kita rezeki lah, peluang untuk berjumpa pada hari ini. Dan juga Alhamdulillah Allah SWT bagi kita juga peluang pada hari ini, walaupun mungkin dalam keadaan yang musim hujan tak berhenti-hentian, kejap hujan, kejap tak hujan Jadi dia sangat menguji lah keimanan kita, kekuatan kita Hujan-hujan ni sedap tidur lah dekat rumah masih sejuk macam ni Jadi tapi kita percaya bahawa solat berjemaah tu lebih utama, lebih aula dan lebih afdal, maka kita sahurlah seruan keutamaan tersebut lah. Dan tahniahlah saya ucapkan untuk kita semua Seterusnya juga sama-samalah kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita masih lagi dikurniakan dua nikmat yang terbesar yang mana nikmat ni dia lebih besar daripada harta kita ataupun mungkin keluarga kita ataupun kadang-kadang kita ni mungkin ada kereta yang mahal rumah yang besar
macam-macam lah nikmat yang kita dapat kan. Tapi ada dua nikmat yang lebih besar daripada semua tu kan, iaitu nikmat iman dan Islam kan. Nikmat iman dan Islam, yang mana tanpa keduanya ni kita takkan berada di sini. Okay, insyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Okay, kita punya technician dah terlihat InsyaAllah boleh lah. Tak kisah, pegang ke kan, pakai yang penting suara clear lah. Jadi kita tak ada masalah dari segi apa yang nak dibincangkan dan nak disampaikan lah. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, sebelumnya juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih lah pada pihak Surau Nurul Yakin kerana sudi mempelawar saya lah untuk berkuliah pada bulan ni, dan insyaAllah jika kita tiada sebarang halangan, mungkin kita boleh sambung lah lagi kuliah untuk di masa-masa yang akan datang lah. Dan untuk makluman tuan-tuan pun, saya hanya mampu untuk pilih waktu kuliah, waktu yang saya tak bertugas lah, supaya tak bertemu lah dengan waktu yang saya bertugas kan. Itu lebih afdal lah. Sebab saya pun ada tanggungjawab dekat masjid lah. Jadi kita kena balance lah, sama-sama lah. Dan juga insyaAllah kalau ada kelapangan dan juga ada kelebihan keizinan, saya akan cuba untuk buat kuliah 2 kali lah sebulan dekat sini kan. Tapi buat sekarang ni saya bagi tahu dengan Haji untuk minta sebulan sekali dulu lah. Nanti dan juga saya merujuk pada jadual saya kan, yang mana yang kosong macam setakat ni. Hari ni lah, tak ada yang waktu hari lampu malam kahwin ni saya tak tugas malam ni. Jadi bolehlah saya isi masa untuk isi kuliah di sini insyaAllah. Dan juga untuk permulaan ni, manakan ini kali pertama, jadi saya taruh sedikit lah. Saya kenalkan diri saya, walaupun mungkin kita ni dah lama mungkin nampak kat kedai Pak Songkok kan. Ada orang kadang-kadang nampak saya berjoging dekat luar pagi-pagi kan. Tapi tak ada nak tegur, tentu lah tahu bila kenal kan. Adapun yang lagi saya rasa macam yang kadang saya rasa macam bila tazurah ni, waktu bila ada jenazah kan, kematian orang dapat jumpa kan. Jadi sampai tahap saya pernah datang nak tumpang buang air pun, orang ingat ada orang meninggal ke ni kan. Dia rasa macam agak kelakar juga lah sikit. Tapi insyaAllah lepas ni kita bukan bertemu ketika waktu ada kematian je lah. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh bertemu juga lah di waktu-waktu yang lain lah. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa merapatkan lah hubungan ukhuwah dan sesama kita lah. Dan juga nama saya, nama penuh adalah Muhammad Hakimi bin Luqman. Muhammad Hakimi bin Luqman, dan nama eja ayah saya tu dia memang pelik sikit lah. Dia LOCK. Biasa orang LOQ ke LUQ kan, tapi ayah saya LOCK. LOCK Luqman lah. Dan juga saya memang berasal daripada Johor lah. Asal daripada Johor Bahru, dan menetap di Sarjana ni daripada bulan 9 lah tahun lepas, jika diterima untuk bertugas sebagai imam di Masjid Taman Sri Sarjana. Dan sekarang ni bertugas sebagai imam sepenuh masa lah di Masjid Taman Sri Sarjana. Kadang-kadang ada juga yang tanya kan, imam kerja apa kan? Memang kerja hakiki saya menjadi imam sepenuh masa lah, ataupun nama lainnya sebagai pegawai masjid Taman Sri Sarjana lah. Dan juga untuk maklumat tuan-tuan, memang ada 2 imam yang full time lah, saya dan Imam Firdaus lah. Dan juga saya anak sulung daripada 4 orang adik-beradik, semuanya lelaki. Dan sekarang ni saya tinggal di SS7/1. Itulah sedikit mengeringkas. Lupa juga sebut, dari segi kelulusan pelajaran, dulu saya sekolah Arab lah, sekolah di Mahat Pontian, kemudian sambung ke Mahat Johor ambil STAM. Lepas STAM saya terbanglah ke Mesir tahun 2011, dan graduate tahun 2015 dalam bidang Jazah Sarjana Muda Syariah Islamiyah. Kemudian lepas tu 2015 tu ingat cadang nak sambung master lah kat Mesir kan. Saya pun daftar lah di American Open University kan, ataupun dalam bahasa Arabnya Jamiatul Amrikiyah Al-Maftuhah.
Itu nama besar lah. Dia pun maksudnya kat Mesir ni dia ada selain daripada Universiti Al-Azhar, dia ada juga Universiti American Open, dia ada Cairo University, dia ada Ain Shams. Tapi yang selalunya pelajar-pelajar pengajian Islam dia akan masuk ke Universiti Al-Azhar. Dan sekarang ni semuanya berpusat lah dekat Kahirah. Kalau dulu sebelum zaman saya datang Mesir dulu, memang masing-masing ditauzih ataupun dihantar ke daerah-daerah lain lah. Kita sebut daerah ni kat Mesir muhafazah. Dan antaranya ada yang dihantar ke Tonton, ada yang dihantar ke Damanhur, Mansurah, ada yang dihantar ke Alexandria ataupun Iskandaria. Tapi yang Iskandaria ni untuk Banat je lah, untuk pelajar wanita je. Kalau lelaki dia mengaku dia belajar kat Iskandaria tu, pengajian Islam, tu kira bohong lah. Tapi sekarang ni yang belajar dekat luar daripada Kahirah hanyalah bidang perubatan lah. Kalau yang belajar di pengajian Islam, semuanya dihantar ke Kahirah di ibu kota. Dan kalau tuan-tuan perasan, kadang-kadang ada ustaz-ustaz Mesir ni dia nisbahkan nama dia dengan tempat dia belajar lah. Macam dia sebut ada hujung nama dia Tontowi. Itu saya dia belajar dekat Tonton. Kalau macam saya dekat belajar kat Kahirah, Al-Qahiri macam tu lah. Tapi saya tak pakai lah. Itu mungkin untuk setengah-setengah orang lah, dia suka nisbahkan nama dia pada tempat-tempat lah. Biasanya kalau macam orang yang ada Al-Al ni, dia nisbahkan nama dia lah. Kalau sekarang ni, kalau orang kota tinggi, mungkin ulama, ustaz daripada kota tinggi, dia boleh sebut dia kota tinggi, macam tu lah. Dan juga kita, kalau macam untuk pelajar Azhar pun, dia ada satu title dia sebut sebagai Al-Azhari. Tapi saya pun tak nak pakai lah Al-Azhari tu sebab dia sangat besar lah kan. Dan Alhamdulillah lah, saya berjaya lah menamatkan pengajian dalam degree, tapi dalam bidang master tu tak habis lah. Jadi 2017 tu dah balik Malaysia lah. Dan kemudian begitulah sebenarnya dipendekkan cerita sampailah ke sini kan, sampai ke sarjana. Jadi insyaAllah tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tajuk yang saya pilih lah untuk kuliah kat surau ni adalah buku daripada Suwaru min Hayati Sahabah, iaitu gambaran kehidupan sahabat, daripada tulisan Dr. Abdul Rahman Rafat Al-Bashar. Yang mana saya pun sedia maklum dekat surau ni dah ada pengajian sirah, iaitu sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Ustaz Abu Khair. Yang mana beliau pun bukan sahabat saya yang satu batch juga lah kat Mak Johor. Dan juga insyaAllah saya pun berminat juga untuk menyampaikan pula dalam bidang dalam tajuk sirah juga. Tapi saya ambil sahabat lah pula kan. Jadi sirah sahabat ni pun dia tak kurang penting dia juga lah, sama macam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab para sahabat radhiyallahu anhum ajmain mereka ni juga hidup bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kalau tuan-tuan nak lihat produk dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling real adalah para sahabat ni lah. Mereka ni adalah mad'u orang yang menerima seruan dakwah Nabi Muhammad SAW yang paling awal sekali yang paling first lah. Sebab tu kedudukan mereka juga tinggi lah di sisi Allah SWT Dan juga mereka ni pun sama menghadapi ujian dan kesusahan yang mana dihadapi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga kalau kita lihat para sahabat ni, spesialnya Nabi Muhammad SAW ni berbandingkan Nabi-Nabi yang lain adalah baginda SAW ni ada sahabat-sahabat yang membantu baginda untuk menyampaikan dakwah ataupun risalah dakwah baginda Nabi Muhammad SAW lah. Dan kalau kita lihat Nabi-Nabi yang lain kebanyakan tak banyak pengikut lah macam Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita lihat sehingga kan ada juga Nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW ni yang tak ada umat langsung contohnya macam siapa? Macam Nabi Ibrahim AS. Kalau kita dengar kisah dakwah Nabi Ibrahim AS dahsyat macam-macam, kena campur dalam api berhadapan dengan Raja Namrud, dan juga kemudian baginda AS juga pernah diuji untuk menyembelih anaknya sendiri
dah lah susah nak dapat anak kan. So tiba dah dapat kena sembelih pula kan. Dan juga berbagai kisah, tapi akhirnya Nabi Ibrahim ni walaupun tak ada pengikut kan, akhirnya daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam ni lahirnya para nabi kan. Dan daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam ni ada dua susu galuh lah. Yang pertamanya daripada Ishak kepada Yaqub, maka di situlah lahirnya keturunan Bani Israel. Dan daripada susu galuh Nabi Ismail alaihissalam pula lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi Ismail tak ramai kan, tapi di situlah berkembangnya bangsa-bangsa Arab ni datangnya daripada Nabi Ismail alaihissalam. Manakala daripada Ishak kan lahirnya Yaqub, di situ datangnya Bani Israel lah yang ada 12 puak kan. Dan juga yang daripada Bani Israel ni pun telah Allah SWT ceritakan dalam Al-Quran kan. Walaupun banyak Nabi yang datang daripada bangsa Bani Israel ni, tapi mereka jugalah bangsa yang paling banyak menentang Nabi mereka kan. Dan juga banyaklah juga Nabi yang pernah dibunuh kan, oleh Bani Israel kan. Bani Israel ni memang kejam dan juga dahsyat dengan jenayah dia, sehingga kan ada Nabi yang pernah dibunuh kan, seperti Nabi Zakaria yang mana kepalanya digergaji. Dan juga Nabi Isa pun pernah cubaan untuk dibunuh, tapi akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sehinggalah ke akhir zaman, ke akhirnya Allah SWT utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sebagai penutup para nabi kan, sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi, dan juga sebagai salah satu isyarat menunjukkan bahawa risalah akidah yang sebelum ni mandatnya diberikan kepada Bani Israel diserahkan kepada bangsa Arab kan, bangsa Arab. Jadi untuk dilihat bangsa Arab ni salah satu kemuliaan mereka ni adalah kerana datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada bangsa mereka sendiri. Dan kalau macam yang saya sampaikan kuliah dekat Masjid Sarjana, saya cerita tentang fake sirah kan, yang mana sebelum ni pun saya dah pernah ceritalah dekat masjid macam mana bangsa Arab ni dan macam kenapa Allah SWT memilih mereka ni lah sebagai bangsa yang memegang risalah yang terakhir ni. Banyak sebabnya kan. Dan juga salah satu sebabnya adalah mereka ni adalah bangsa yang tidak terpengaruh kan dengan mana-mana kesesatan yang ada sebelum tu lah. Jadi terlihat dan juga banyaklah juga sebenarnya hikmah yang Allah SWT dah letakkan lah. Kenapa Allah SWT memilih bangsa Arab sebagai bangsa yang memegang risalah terakhir lah. Dan juga salah satu kelebihan mereka ni juga adalah mereka ni bangsa yang mempunyai semangat yang berkobar-kobar. Pengalaman saya duduk dengan orang Arab ni, dia ni cepat marah, cepat juga sejuk kan. Maksudnya kalau bergaduh dekat jalan raya tu, kalau accident kan, pong kita langkau kan. Orang bergaduh lah kat situ kan. Bergaduh, lepas tu habis macam tu lah. Tak adalah settle mahkamah kan. Dah macam apa, cakap salawat Nabi, selawat. Selesai lah. Orang Arab itu dia dengar nama Nabi Muhammad SAW memang cair kan. Dia tak boleh cakap salawat Nabi. Okey. Salawat Nabi. Kalau gaduh tu memang gaduh macam nak wrestling lah. Tapi bila semua selawat, tu boleh ke kita. Kalau orang Melayu ni, yang saya nampak beza dia, kita mungkin jenis pendiam kan. Tak payahlah gaduh sangat, tapi banyak simpan dalam hati kan. Itu pun takut juga kan. Jadi saya pun mohon kalau ada apa-apa yang disimpan dalam hati tu, mohon dimaafkan lah. Tapi beza dengan orang Arab je tu lah. Dan juga mereka ni sebab tu lah, bila mana diberikan seruan-seruan jihad dengan janji-janji syurga, memang mereka ni cepat terbakar. Dan begitu jugalah yang berlaku pada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka ni bukan setakat mempertahankan Islam kan, tapi juga mereka ni mempertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kalau kita lihat sebaik-baik generasi kan adalah generasi 3 kurun awal Islam yang pertama kan, yang mana generasi sahabat, kemudian tabi'in dan juga tabi'in. Ini adalah 3 kurun generasi terawal yang terbaik kan, yang mana telah pun dijanjikan lah.
seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni summa yali summa yali. Yang mana mafhumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Maksudnya kurun aku ni kurun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat. Kemudian summa yali, kemudian selepas, maksudnya selepas akulah 100 tahun kemudian, dan juga summa yali 300 selepas kemudian. Maksudnya ada 300 kurun pertama adalah kurun yang terbaik kan. Dan sebab itulah kalau kita kan tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Taala, kalau kita ni nak bina generasi kan, kalau kita nak kembalikan Islam ni kan di tempat yang asalnya, maka kita kena bina generasi yang sekarang ni sama macam generasi para sahabat ni lah. Di mana para sahabat ni mereka telah menunjukkan satu model kehidupan Islam yang syumul kan, dan juga model kehidupan Islam yang telah mendapat tarbiyah direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kerana apa? Kerana para sahabat ni, mereka ni hidup ketika mana Quran ni diturunkan ayat satu persatu kan, sehinggalah ayat ni lengkap kan. Sehinggalah lengkap wahyu daripada Iqra sampailah ayat yang terakhir lah, wahyu terakhir yang diturunkan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, betul kalau kita lihat kenapa kita perlu kaji kehidupan sahabat ni juga, dia adalah sunnah kan. Kehidupan sahabat ni juga adalah sunnah kan. Dan juga kalau kita lihat sahabat ni juga adalah orang yang dekat dengan Nabi dan juga memahami lah apa yang telah diterangkan ataupun disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga kalau kita baca kisah-kisah para sahabat ni, banyak sebenarnya berlakunya isu-isu fiqah kan, ataupun kes-kes yang melibatkan hukum fiqah sepanjang mereka ni hidup bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, ada ketika dalam satu peperangan tu kan, masa ni kalau tuan-tuan bayang, kita sekarang ni hidup dalam keadaan wahyu dah sempurna kan. Kita dah ada Quran, kita dah ada hadis, memang sangat beruntung. Dan juga kita dah ada ulama yang mentakwilkan Quran dan juga mentakwilkan hadis kan? Dan juga ada ulama yang telah pun berijtihad dengan Al-Quran dan hadis untuk menjawab segala persoalan-persoalan kita yang ada sekarang ni kan. Tapi berbeza dengan sahabat kan, kadang-kadang ataupun kena cerita dia, kadang di zaman sahabat tu ada di antara mereka ni tak tahu nak beramal dengan hukum sebab ayat Quran tu tak turun lagi. Ayat tu tak turun lagi. Jadi kita jangan kita bayangkan sahabat, kita tahu sahabat ni orang hebat, tapi bukan makna mereka ni tak ada buat silaan. Sebenarnya mereka ni pun dalam learning process ketika wahyu turun tu lah. Dan juga kes yang saya nak bawa ni adalah kes di mana dalam sebuah peperangan, jadi sahabat ni luka lah kan, cedera parah dan luka kan. Jadi nak diceritakannya, dalam keadaan luka dan balut tu pun kan, ada seorang sahabat ni yang ketika mana malam tu tidur, dia bermimpi. Dan dia mimpi basah lah. Maksudnya dia mimpi basah, dia orang mau tidur, keluar mani kan. Jadi kalau yang ikut hukum asal, kalau dah mimpi, hukum dia kena apa? Kena mandi lah kan. Tapi dalam keadaan masa tu, dalam keadaan yang sangat sejuk dan tak ada air. Sangat sejuk dan tak ada air. Tuan-tuan bayangkan macam mana kan. Dan lepas tu dalam keadaan badan dia berdarah. Jadi apa yang dia buat, kalau kita faham lah kan, secara literalnya, kalau kena mandi, kalau tak ada air nak macam mana? Kalau yang sekarang ni kita faham, kena buat apa kalau kena mandi wajib tapi tak ada air, nak buat apa? Jadi sahabat tu tahu ada buat apa? Dia berguling kat tanah. Dia berguling kat tanah sebab diingatkan pasir tu memanglah gantikan air kan. Kalau tak ada wuduk kita tayamum. Jadi diingat kalau tak ada air nak mandi wajib, dia guling-guling kat tanah. Lala sahabat tu pun meninggal lah kan, wafat lah sebab dah berdarah. Lepas tu darah tu kena air, kena pasir lagi, memang sakit lah kan. Tapi sebenarnya hukumnya bila tak ada air tu, hukum dia kena tayamum juga walaupun hadas besar. Gitulah. Jadi masa tu mereka tak tahu, lepas dah balik perang baru mereka tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah salah satu contoh lah. Dan juga banyak lagi contoh lain lah. Ketika mana, dan juga sahabat ni pun hidup juga dalam keadaan wahyu turun menegur Nabi Muhammad SAW juga lah. Antaranya macam ketika mana Nabi Muhammad SAW sedang berkhilaf dan berkenaan dengan harta rampasan perang kan. Jadi ketika itu pun mereka bincang lah macam mana kan.
Sekali turun surah Al-Anfal kata yang bikin-bikin lah. Jadi saya tak ingat macam mana, nanti saya akan cek balik lah. Ada macam itulah maksudnya. Jadi kita lihat para sahabat ni, mereka ni hidup dalam keadaan wahyu tu turun kan. Mereka lihat berlakunya perubahan peristiwa kan. Dan juga para sahabat juga, mereka juga mengalami peristiwa perubahan kiblat kan. Yang mana kita lihat mula-mula mereka pernah bersolat menghadap Baitul Maqdis. Dan ketika mereka di Madinah, masa itu tengah solat, tiba-tiba turun wahyu suruh tukar kiblat menghadap ke Kaabah. Tapi masa itu tengah sembahyang. Jadi macam mana? Dia kata, Allah Taala ampunkan dosa mereka lah. Sehingga Allah Taala kata tak berdosa lah. Mereka tak berdosa sebab mereka tak tahu kan. Jadi sebab tu, jadi mereka pun mengalami peristiwa tu, perubahan kiblat. Kita tak kan. Kita alhamdulillah hari ni sampai hari kiamat, kiblat kita memang ke Kaabah lah kan. Balik kalau kita ni tersesat dalam lautan, kita tak tahu macam mana, atau atas kapal dekat laut, tu lainlah situasi dia. Jadi begitulah tuan-tuan. Sebenarnya bila kita ni belajar sirah Nabi Muhammad SAW, belajar sirah sahabat, itu sebenarnya dia punya manfaat dia sama macam kita belajar fiqh, sama macam kita belajar akidah kan. Cuma dia lebih dalam keadaan senario lah. Kalau macam kita belajar fiqh, dia agak direct kan, cerita terus. Ni tarikh dia apa, hukum dia apa. Kalau kita belajar akidah pula, dia pun ceritalah tarikh dan juga dunia falsafah akidah tu lah. Tapi kalau belajar sirah, kita belajar dalam keadaan bercerita. Dan juga kalau kita tengok dalam Al-Quran pun, Allah SWT banyak menyampaikan mesej wahyu dalam bentuk penceritaan. Jadi insyaAllah kita masuk pada hari ini. Tajuknya adalah berkenaan dengan seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Seorang sahabat yang hidup di zaman Rasulullah SAW, dan juga beliau dikatakan sebagai seorang lelaki yang membeli akhirat dengan dunia. Jadi macam mana kisah Sa'id bin Amir Al-Jumahi ni? Kisahnya bermula apabila seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Khubayb bin Adi. Dia ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Khubayb bin Adi yang telah pun ditangkap oleh orang kafir Quraisy hasil daripada tipu daya pengkhianatan. Dan juga ketika mana Khubayb bin Adi ni ditangkap, beliau telah pun diikat dan juga dikumpulkanlah dekat tengah-tengah orang ramai lah. Dan juga Sa'id bin Amir Al-Jumahi, masa tu dia masih muda lah, masih lagi usia dalam keadaan remaja, masih sedang membesar kan. Dia tak macam sahabat-sahabat lain lah, dia masih dalam keadaan yang muda. Dan juga dia adalah salah seorang ribuan manusia yang pergi ke Tanaim. Ketika itu Khubayb bin Adi ditangkap dan juga diletak dekat tengah-tengah dekat kawasan nama dia Tanaim. Asalnya kalau siapa yang pergi umrah, dia mestilah pernah dengar nama tempat Tanaim ni. Okey. Dan juga ketika mana Khubayb bin Adi ni diikat, jadi Sa'id bin Amir ni berjaya lah ke depan lah. Dia macam ni berjaya selit-selit dekat orang sana, ramai yang kan, pergi ke depan lah untuk melihat apa yang berlaku pada Khubayb kan. Dan beliau pun berjaya lah duduk dekat depan sebaris dengan Abu Sufyan dan juga Safwan dan juga pembesar-pembesar yang lain. Okay. Dan juga ketika itu bukan sahaja Khubayb saja yang ditangkap lah, tapi sebenarnya ada lagi juga orang-orang yang lain, tawanan-tawanan lain yang ditangkap lah. Dan juga ketika itu sebenarnya orang Quraisy menangkap sebilangan kaum muslimin ni sebenarnya adalah sebab mereka ni nak membalas dendam lah terhadap perang yang mereka dah kalah sebelum tu lah. Yang kalau disebutkan di sini, yang mana mereka ni nak balas dendam daripada peperangan Badar yang sebelum tu yang lalu kan. Yang mana kita lihat peperangan Badar, peperangan pertama orang Islam, dan orang Islam menang besar lah dalam tuan. Okay, kemudian kita lihat apa yang berlaku kepada Khubayb bin Adi ni kan. Ketika mana beliau ni diikat kan, kemudian beliau pun meminta izin lah untuk solat 2 rakaat sebelum beliau dibunuh lah. Okay, jadi dia kata boleh tak aku nak solat. Jadi beliau pun solat cepat-cepat. Dan juga
setelah beliau solat 2 rakaat cepat-cepat, kemudian dia cakap, demi Allah, kalaulah aku ni semayang sebab nak lengah-lengah kan, nescaya aku akan semayang lambat-lambat. Tapi aku tak takut kan. Aku semayang ni sebab apa? Bukan sebab aku takut. Itu nak cerita dia. Dan juga kisah Khubayb ni juga kisah yang menarik. Sebab apa? Sebab ketika mana Khubayb ni sedang ditangkap dan dia disiat kan. Dia disiat sikit-sikit lah kan. Jadi orang Quraisy pun bertanya kepada dia lah, adakah kamu suka jika Muhammad menggantikan tempatmu dan kamu selamat? Khubayb bila dia dengar orang Quraisy ni tanya macam tu kan, merah mata dia kan. Dan juga dalam keadaan yang darah dah berlumuran dekat badan dia tu, dia sempat lagi cakap, demi Allah, saya tidak rela kan? Saya tidak rela sekiranya saya selamat duduk bersama isteri dan anak-anak, sedangkan Muhammad dicucuk duri. Kita lihat sini betapa tingginya kecintaan Khubayb bin Adi ni kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kan nak dicucuk duri pun dia takkan bagi kan. Walaupun sebatang duri pun kena. Kemudian orang ramai pun mengatakan lah kepada orang ramai pun menyebut lah, bunuh dia kan. Maksudnya memang orang Quraisy tengah kekal lah orang Islam kan. Memang tengah sebab mereka ni memang geram kan. Kemudian Sa'id bin Amir, dia lihatlah Khubayb dalam keadaan macam tu, dan Khubayb dia melihat ke langit kan. Dan juga dia berkata, wahai Allah, hitunglah bilangan mereka, hancur leburkanlah mereka, dan jangan kamu biarkan mereka walaupun seorang. Ni Khubayb macam beri sumpah kepada orang Quraisy yang siksa dia dan juga orang Islam yang ada kat situ. Kemudian beliau pun akhirnya dibunuhlah dengan tetakan pedang dan tusukan lembing yang menghujani ni. Jadi kemudian selepas peristiwa tersebut, orang Quraisy pun berlalu kan. Dan juga tapi dalam peristiwa ni, dalam banyak-banyak tu, salah seorangnya itulah tadi Sa'id bin Amir ni, dia pun tak boleh nak lupakan, dia tak boleh nak move on lah daripada peristiwa tu lah. Dan dia dia terbayang-bayang kan, dalam fikiran dia terbayang-bayang lagi-lagi part yang bila dia tengok Khubayb ni pandang langit kan. Dia rasa macam dia yang kena sumpah tu dia takut sangat kan. Dan juga sampai dia termimpi-mimpi dalam tidur dia, membayangkan kan, bagaikan dan juga dia tengok macam mana tenangnya Khubayb ni bersemayam kan. Dan juga terngiang-ngiang doa tu, dia takut jugalah, takut dia kena sambar petir kan. Ni memang penulis, dia tulis lagi, dia bimbang petir akan menyambar kan, ataupun dia takut dia batu di langit kan. Takut juga ni, walaupun masa tu dia tak beriman lagi. Dia masih lagi, maksudnya belum masuk Islam. Dia masih lagi sebab dia pun masih muda kan. Jadi dia masih lagi bukan Islam lah. Dan juga sebenarnya kan, bila mana Khubayb ni melihat apa yang berlaku, Sa'id kita tengah cerita pasal Sa'id bin Amir Sa'id ni dia melihat apa yang berlaku pada Khubayb ni, maka dia pun belajar dua benda lah. Dia belajar dua benda. Yang pertama, macam mana dia lihat kuatnya iman Khubayb ni kan. Kuatnya iman Khubayb ni mempertahankan akidah dan juga dia berjihad sampai ketitisan darah yang terakhir. Jadi tuan-tuan kena lihat as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terawal dahulu. Mereka ni nak sebut la ilaha illallah je sebenarnya. Tapi dia punya ancaman dia memang sampai menyebabkan nyawa kan. Kita alhamdulillah hari ni nak sebut la ilaha illallah bukan setakat tak kena ancam, tak ada orang kisah pun kan. Sebut-sebutlah kan. Alhamdulillah sebab kita semua dah beriman lah. Tapi kalau dulu siapa sebut la ilaha illallah ni bukan salah satu ancaman yang besar. Sebab apa? Sebab bila kita sebut la ilaha illallah, kita menafikan berhala-berhala yang ada dekat Mekah kan. Sebab kalau tuan-tuan ingat balik sirah Nabi SAW, dekat Mekah tu banyak Tuhan kan. Jadi bila la ilaha illallah menafikan tiada Tuhan, benda lain semua bukan Tuhan melainkan Allah kan. Dan juga susahnya nak beriman dulu, memang ancaman bunuh tu memang setiap harian. Kalau kita lihat
Hari ni yang kena ancaman bunuh macam dekat saudara-saudara kita lah, yang dekat Palestin lah, kan, yang setiap hari berdepan dengan perkara sedemikian kan. Mereka lah contoh orang yang macam hidup di awal zaman Nabi dulu lah, yang sentiasa hidup dalam suasana jihad. Dan juga apa yang dia belajar juga daripada Khubayb ni, dia lihat bila mana Khubayb ni mempertahankan akidah ni, sehingga kan dia tengok kuatnya Imam Khubayb ni sampai dia tak takut. Ui, dahsyat tu dia kata. Ui, tak takut kena bunuh. Macam tu lah. Kita ni kadang-kadang baru kena sikit dah boleh goyang kan. Tak cakap jauh lah. Kadang saya pun akui kan. Macam-macam boleh jadi lah kita ni. Tak payah apa ni, kena hukum kan. Kadang-kadang dah sakit sikit je dah rasa macam dah malas ni masjid kan. Ataupun hujan sikit kan. Hujan sikit. Ataupun kalau kita post di media sosial kan, benda-benda yang baik kan, kalau kita tegur kena kecam kan, tak kena pukul kan, kena kecam sikit je dah malas kena kecam gitu kan. Tapi dulu tak kan, dulu tak main dah kita kecam ni, terus apa ni, tak mata pedang ombak kan, gitu kan. Jadi lihat macam mana kuatnya kan. Dahsyat, kuat lah, macam mana hebatnya orang ni beriman sampai boleh sanggup gadaikan nyawa ni. Macam itulah dia kagum. Dan juga perkara yang keduanya adalah dia lihat macam mana tingginya kecintaan Khubayb ni kepada Nabi Muhammad SAW. Dia lihat, dahsyatnya Muhammad ni kan. Kenapa dia, macam mana dia boleh buat orang sayang dekat dia sampai tak nak, sampai sanggup bagi nyawa kan, tak nak ganti kan dia. Itulah apa yang Khubayb lihat tu. Jadi tuan-tuan, sebenarnya itu juga boleh jadi satu pengajaran untuk kita tuan-tuan kan. Macam mana kita ni sebenarnya kan, kalau kita ni berpegang teguh dengan prinsip dan akidah kita, sebenarnya orang-orang yang kafir ataupun orang non-Muslim dia akan respect dengan kita kan. Kadang-kadang kita ni ada masa-masa kita ni tak sambung kan, kita toleransi yang terlampau sangat kan, takut kan nak jaga hati orang keislaman. Tapi kita tak tahu apa ni, kita lupa kan, sebenarnya kita ada juga prinsip yang tak boleh kita ni toleransi lah kan. Contoh macam sekarang ni isu konsert kan. Isu konsert kita memang terang-terang lah kita kata kita tak setuju kan. Bukan sebab kita nak jaga hati orang kafir dan sebagainya. Okay. Jadi kita bagi laluan sikit dulu pada azan, dan juga kita sambung sikit lagi lah. Panjang lagi juga sebenarnya cerita ni.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة الشرف والإكرام والرفعة Okay, daripada sama sikit boleh tak izin daripada apa yang berlaku lah bila mana Sa'id, jangan Sa'id lah saudara. Sa'id radhiyallahu anhu ni melihat apa yang berlaku pada Khubayb ni, maka beliau pun terbukalah hati dia sebenarnya untuk masuk Islam. Dan kemudian bila mana beliau masuk Islam ni, beliau pun berdiri dekat tengah khalayak ramai dan mengumumkan kepada orang ramai bahawa aku tak terlibat dengan dosa dan jenayah yang dilakukan oleh orang Quraisy. Diceritalah sebab apa? Sebab dia takut dengan apa yang dibuat oleh orang Quraisy terhadap Khubayb tadi dia takut kena bati lah. Dan juga beliau pun meninggalkan berhala dan memeluk agama Islam. Jadi dipendekkan cerita, beliau pun masuk Islam dan juga beliau pun mengikut Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Dan juga selepas Nabi Muhammad SAW wafat, beliau meneruskanlah perjuangan Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabat, iaitu Abu Bakar dan Umar. Dan juga sepanjang beliau bersama dengan Nabi Muhammad SAW pun, beliau adalah mengikut siri-siri peperangan antaranya perang Khaybar. Dan juga dipendekkan cerita juga, di zaman Khalifah Umar Al-Khattab, beliau dilantik sebagai gubernur di Syam, di sebuah daerah yang bernama Hims. Yang kat sinilah cerita dia yang menarik okey. Dan macam mana dia dilantik tu jadi macam mana dilantik tu adalah mula-mula ketika mana Umar Al-Khattab dilantik jadi khalifah, dia beritahu siap-siap lah pada Umar Al-Khattab ni. Dia bagi tahu ni, dia pesan sekian pada Umar sekian sampai tahap sampai Umar tanya dia, okey, jadi kau ni pesan dekat aku ni, siapa yang boleh buat benda ni Dia kata, engkau lah wahai Umar okey. Maksudnya banyak yang dia pesan supaya antaranya dia pesan pada Sayyidina Umar Al-Khattab ni untuk berkata benar, dan juga tidak takut dengan celaan. Kemudian bila macam itu bila dia dah cakap itu kat Umar pun kata, wahai Sa'id, aku lantik kau untuk pikul tanggungjawab dekat Hims lah. Okey. Jadi kalau kita lihat dari segi sifat Sa'id bin Amir ni, dia tak nak jawatan tapi dia kata, pendek cerita dia, kau boleh nasihat aku, aku pun boleh juga nasihat kau Itulah dia kata, kau boleh suruh aku jadi khalifah yang macam ni, sekarang aku nak kau jadi gubernur. Macam itulah dia cerita dia. Okey, kemudian yang kita masuk pada part macam mana jadi gubernur dekat Hims ni adalah suatu hari Umar Al-Khattab dikunjungi oleh rombongan daripada penduduk Hims, penduduk yang duduk dekat kawasan jagaan Sa'id ni lah. Okay. Kemudian dia tanya, tuliskan nama fakir miskin dekat tempat kau ni. Siapa orang miskin aku nak bagi bantuan. Kemudian bila dia dah orang Hims ni bagilah nama.
Dia tengok, tiba-tiba dia tengok dalam nama saudara tu ada nama Sa'id bin Amir. Siapa Sa'id ni? Siapa Sa'id bin Amir ni? Umar tanya. So cakap, ini adalah gubernur kami. Gubernur kamu miskin? Oh, Umar terkejut. Macam mana kan? Kalau kita yang gubernur ni macam Datuk Bandar lah kan? Ada pegawai daerah je kan. Macam mana pegawai daerah boleh miskin ni kan? Contoh kan. Kalau apa ni sekarang macam tak logik lah kan. Tapi zaman dulu ada berlaku kan. Kemudian Umar pun sebelum Umar cakap lagi, mereka pun menerangkan lah, benar demi Allah, sehinggakan dapurnya tidak berasap beberapa hari. Rakyat dekat Hims tu nampak lah macam mana miskinnya Sa'id ni kan, sampaikan dapur tak berasap. Ceritanya bukan sebab tak ada gas kan, tapi memang tak ada makanan lah. Jadi Umar pun bila dengar macam tu dia berjuai mata dia kan. Ni salah satu sifat lah sahabat kan. Mereka ni sedih kan. Sedih sampai menangis. Orang Arab macam tu tuan-tuan. Dia kalau sedih dia memang sedih betul kan. Kita Allah kasihan dia macam tu. Bukan semualah tapi biasanya kita tak adalah sampai nak sedih macam tu kan. Tapi Umar ni dia dengar dia tersentuh hati dia lah. Macam mana lah kan kau ni ada gubernur aku ni yang miskin kan. Kemudian dia pun mengirimkanlah duit kepada Sa'id ni melalui rombongan tadi lah. Dan kemudian bila mana rombongan tadi serahkan puncang duit kepada Sa'id, dia sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita dapat duit kita sebut Alhamdulillah. Tapi Sa'id tak. Dia ni memang seorang yang tawaduk kan. Seorang yang takut dengan dunia. Takut dunia ni mencengkam hati dia. Nampak duit innalillah. Biasa kita baca innalillah kalau ada orang mati. Atau pada musibah dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Isteri dia pun tanya, kenapa ni? Kenapa? Apa yang berlaku? Adakah Amirul Mukminin meninggal dunia? Lepas tu saya kata tak, lagi sedih lagi daripada tu. Adakah orang Islam kalah dalam perang? Kata tak, lagi sedih daripada tu. Tuan-tuan. Jadi apa yang dahsyat sangat tu? Lepas tu saya cakap, dunia telah masuk dalam kehidupan saya dan merosakkan akhirat saya. Macam itulah dia kata. Dia kata dia dapat duit dia rasa macam Allahu Akbar, ni dunia. Ni bukan buat-buat. Kita kadang-kadang sebut dunia macam main-main kan. Ini memang real. Ini memang sahabat yang betul-betul iman dia kuat kan. Dia memang nampak duit tu dia rasa macam push dunia. Dan tak semua orang boleh buat macam ni lah kan. Kadang-kadang macam sekarang ni kalau buat macam tu memang kita kecam kan. Dunia dan tapi kalau sahabat tak, dia mana nampak ni dunia ni memang bagi dia satu ancaman. Kemudian dia pun menasihati isteri dia untuk bebaskan daripada dunia. Dan juga dia kata, boleh tak kau tolong aku wahai isteri kan? Isteri kata boleh lah. Jadi apa dia buat? Dia kata lalu dia pun mengambil wang tersebut dan juga masukkan dalam beberapa uncang dan dia bagi kepada orang miskin yang lain. Kita lihat, saya ni dah lah miskin. Lepas tu dah dapat duit, dia bagi balik kepada orang miskin kan. Tak boleh, dia tak heran dengan duit dia. Tapi bukan sangat heran, bahkan dia takut sebenarnya bila dapat duit tu. Kemudian ada satu kisah lagi kan. Ni tak dapat duit, dia bagi pula dekat orang lain kan. Satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab kan datang sendiri ke tempat Sa'id ni, dekat Hims tu lah. Dan juga dekat kota dia dikenali sebagai kota Kuwaifah. Kuwaifah ni dia ambil nama bersempena dengan Kufah. Tapi kalau Kufah ni dekat Iraq kan, dekat Iraq. Tapi kalau Kuwaifah dekat Syam. Syam ni dia dekat kawasan-kawasan yang Palestin, Syria, tu kawasan Syam lah. Dulu nama dia Syam, sekarang dia dah pecah. Jadi ada satu tempat nama dia Kuwaifah. Kemudian Umar Al-Khattab pun bertanyalah kepada penduduk tersebut, apa pandangan kamu berkenaan dengan penduduk kamu? Dia tanyalah, ada komplain tak kan berkenaan dengan saya ni bila jadi gubernur ni? Kemudian ada 4 komplain yang dia orang bagi. Okey, ada 4 komplain. Ni boleh teruskan lagi tak? 4 komplain ni, sikit lagi. Okey, 4 komplain lah. Okey, secara pendeknya adalah, yang pertama mereka komplain, beliau tidak keluar menemui kami sehingga matahari meninggi. Okey, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, beliau tidak melayang sembarang pengaduan pada waktu malam. Maksudnya waktu malam offline. Tak ada layan.
Kemudian yang ketiga adalah dalam sebulan ada suatu hari yang beliau tidak akan keluar bertemu dengan kami. Okey. Dan kemudian yang keempat adalah beliau dalam majlis ni kan, kadang-kadang tiba-tiba pingsan, selalu pingsan dalam majlis. Ni ada 4 komplain yang orang dekat wifi ni bagi tahulah kepada Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar pun tanyalah kepada Sa'id kan, apa cerita ni kan, sampai orang komplain pasal kau ni kan. Okey. Kemudian Sa'id pun menjawablah. Yang pertamanya, dia tak keluar selagi matahari tidak terbit. Jawapan dia adalah kerana dia ni miskin dan dia tak ada orang gaji kan. Jadi dia terpaksalah memuli tepung sampai masak kan. Dah siap masak makan semua, barulah dia tinggalkan keluarga dia lah. Dia dah masak semua kan. Itu yang pertama lah. Okay, kemudian yang kedua pula, dia tidak melayan sebarang aduan pada waktu malam. Jadi malam dia tak akan layan orang punya aduan lah. Jawapan dia adalah kerana siang saya bekerja. Yang ni dia kata saya tak nak cerita, tapi saya terpaksa cerita lah. Dia tanya, malam memang saya peruntukkan untuk Allah SWT saja. Masya Allah. Dan kita kadang-kadang siang malam bekerja kan. Tapi Sa'id ni walaupun dia pimpin, dia dah hadkan lah, masa dia malam memang untuk Allah SWT. Jadi kita boleh ambil pengajaran lah kat sini kan. Mungkin kadang-kadang dalam hidup kita ni kita rasa tak sempat nak beribadah. Jadi kurang-kurangnya kita ambil macam Sa'id ni, walaupun dia pimpin, letak waktu yang orang tak dikacau kan. Waktu dia uzlah lah malam. Okay, kemudian yang ketiga, dalam sebulan ada satu hari yang dia tak keluar. Jawapannya adalah kerana dia ni sebenarnya miskin kan. Basic dia lah, dia ni miskin. Jadi ada satu hari tu dia terpaksa spend satu hari untuk keringkan baju dia. Tengok betapa tak banyaknya baju dia kan, betapa suhunya dia, sehingga kan dia perlukan satu hari untuk keringkan baju dia untuk pakai 29 hari. Lebih kurang itulah, kalau 30 hari, 29 hari lah dia pakai baju tu. Dan kemudian yang terakhir adalah dia sering pingsan. Dia sering pingsan ni kan, tengah-tengah majlis ni macam ni, ataupun tengah ada kerajaan ke apa, tengah maulid dia, tiba-tiba pingsan kan. Jadi dia jawab dia adalah kerana bila dia duduk ramai kan, dia sebenarnya dia punya fobia dia. Fobia dia apa? Balik pada kisah masa dia kecil dulu lah kan, yang dia kumpul ramai-ramai tengok orang membunuh siapa? Bunuh Khubayb bin Adi. Itulah dia buat dia teringat benda tu. Dia teringat dan dia pingsan. Dia takut, dia masih lagi takut kan. Itulah. Kemudian sekali lagi lah, bila mana Umar dengar jawapan tersebut, Umar pun berasa lega kan. Maksudnya bukanlah alasan yang sia-sia lah. Jadi Umar pun bagi lagi 1000 dinar. Dan juga Sa'id bila dapat macam ni, isteri dia seronok kan. Alhamdulillah abang, kita dapat duit, Khalifah bagi kita duit kan. Tapi dia kata, nak tak engkau kalau kita dapat yang lagi elok daripada 1000 dinar ni? Apa dia? Aku nak kau bagi duit ni pada orang miskin. Allah, dia dapat duit dia bagi lagi kan. Macam itulah. Dia tak simpan untuk diri dia. Memang dia tak simpan pun untuk diri dia, bagi orang miskin. Dan isteri dia pun tak melawan. Bagus, isteri dia memang isteri yang taat lah, tak melawan kan. Kalau kadang ada isteri, dia tahu suami dia gaji, tahu lah kan, ada setengah isteri kan. Dia tahu gaji, dia dah kemas siap-siap kedai emas kan. Tapi ini tak, ini isteri yang taat kan. Dan dia juga, dia bantulah orang yang susah. Begitulah kehidupan Sa'id bin Amir al-Jumahi ni kan. Dia memang tak tinggalkan satu sen pun lah untuk diri dia. Memang semuanya untuk Allah dan Rasul. Jadi kita kalau mungkin tak dapat nak ikut semua, mungkin kita dapat ikut sikit pun jadilah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT terimalah segala amalan kita kan. Dan juga mudah-mudahan kita dapat berkat, dapat ikut macam sahabat ni kan. Itulah hebatnya tarbiyah Nabi Muhammad SAW. Ni baru seorang sahabat kan. Jadi ada banyak lagi sahabat yang kita akan masuk lah ceritanya. InsyaAllah jika diberikan ruang, keizinan dan kelapangan, kita boleh jumpa lagi lah selepas ni insyaAllah. Sama-sama kita bacakan doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Sekian apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berlemah tu saya minta maaf kalau ada mungkin tersalah cakap ataupun ada kata-kata yang menyinggung tuan-tuan, mohon dihalalkan dan dimaafkanlah. Dan sekiranya tuan-tuan ada sebanyak yang mungkin nak bincang ke apa, bolehlah insya-Allah kita jumpalah lepasnya kalau ada apa-apa insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sekali lagi, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.